Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Irwan. Saya muliakan semua pendengar Radio IKIM. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di mana saja kita berada. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 33. Daripada risalah yang pertama, iaitu Kitab Ummul Barahin, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi setelah Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan tentang sifat-sifat 20, dan setelah Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan kesemua sifat 20 yang kita pelajari tersirat di bawah lafaz la ilaha illallah, dan segala sifat-sifat Nabi dan Rasul tersirat di bawah lafaz Muhammad Rasulullah, maka Imam Sanusi radhiyallahu anhu dalam penutupnya ingin mengajarkan kepada kita bagaimanakah untuk memasukkan akidah tersebut ke dalam hati manusia. Kerana kita maklum segala sifat-sifat yang telah dinyatakan sebelum ini disertakan dengan dalil-dalil akal. Namun kita maklum bahawa keimanan telah disematkan, bahkan dimasukkan ke dalam hati manusia. Cuma menjadi persoalannya bagaimanakah kita ingin ataupun kita boleh memasukkan keimanan ke dalam hati dan menjadi satu pegangan yang amat kuat di dalam diri umat Islam. Maka Imam Sanusi dalam penutupnya menyatakan bahawa sewajarnya bagi mereka yang berakal fikiran membanyakkan menyebutnya di samping merenung dan memerhatikan segala perkara akidah yang terkandung di dalamnya sehingga sebati dengan darah dagingnya. Maksud ini adalah antara kelebihan kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi, iaitu Imam Sanusi mengingatkan kepada semua pembaca bahawa akidah tidak dapat difahami dengan semata-mata membaca kitab, dan akidah keimanan tidak dapat dihayati dengan sebenarnya sekiranya pelajar-pelajar ataupun umat Islam hanya membeli buku ataupun membaca di mana-mana tempat sekalipun atau mendengarkan mana-mana pengajian. Bahkan Imam Sanusi berkata, sekiranya kita ingin memasukkan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke dalam diri manusia, maka Imam Sanusi menyatakan bahawa sewajarnya bagi mereka yang berakal fikiran memperbanyakkan menyebut lafaz la ilaha illallah. Jadi sekarang ni apabila Imam Sanusi menyatakan memperbanyakkan menyebut, maka itu diambil daripada nas Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu uzkuru, maksudnya kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala zikran katsiran, dengan ingatannya sebanyak-banyaknya. Jadi untuk hati manusia boleh kekal mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka lidah perlu mengajar hati tersebut. Maka satu Imam Sanusi berkata, di peringkat awal ibadat yang paling penting yang mesti difikirkan oleh setiap umat Islam ialah membasahkan lidahnya dengan menyebut lafaz la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dan setelah dia tadi menerima ijazah daripada gurunya, maka hendaklah dia menyebutkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar lafaz yang disebut di lidahnya tadi akan menghidupkan hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu memahami apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan umat Islam berzikir, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ketahui zikir ialah satu istilah yang amat penting di dalam agama Islam, dan istilah tersebut tidak boleh difahami melainkan daripada ahlinya sahaja. Sebagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan umat Islam salat, jadi lafaz salat ialah satu istilah yang amat penting yang disyarahkan oleh ulama-ulama fiqh, kan, seperti Imam Syafi'i,
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Malik. Jadi sekarang apabila kita ingin mempelajari tentang fiqh, kita akan mempelajari tentang solat, maka kita akan membuka buku-buku fiqh untuk memahami bagaimanakah rukun-rukun di dalam semayang, apakah perkara yang membatalkan semayang. Jadi tidak boleh difahami sesuatu istilah di dalam agama Islam melainkan dengan merujuk kepada ahlinya. Kan sebagaimana istilah solat kan tidak boleh difahami, tidak boleh diamalkan oleh mana-mana umat Islam melainkan mereka perlu merujuk kepada ulama-ulama yang mewarisi ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang Imam Sanusi mengingatkan kepada kita bahawa untuk memasukkan nur keimanan tadi, untuk memasukkan akidah ke dalam hati manusia, maka manusia tadi perlu berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma istilah zikir ialah satu istilah yang amat penting di dalam agama Islam, dan istilah zikir ialah satu-satunya ialah amalan yang dipelopori, bahkan yang telah disusun, yang ditulis oleh ulama-ulama tasawuf di dalam agama Islam. Kan seperti Imam Sanusi, seperti Imam Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu, seperti Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu taala anhu, kan seperti Syekh Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka mereka ialah ulama-ulama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kan umat Islam bagaimanakah cara untuk mereka tadi berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memasukkan keimanan ke dalam hati mereka. Jadi Imam Sanusi kan setelah dia mengajarkan kepada kita cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan dalil di akal, berserta dengan dalil yang boleh difahami oleh akal manusia, maka sekarang Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada kita peringkat kedua untuk memasukkan akidah tersebut ke dalam hati manusia. Dan Imam Sanusi menyatakan tiada cara untuk memasukkan akidah tersebut ke dalam hati manusia melainkan dengan memperbanyakkan menyebutnya. Maksud kita kena berusaha kan memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk membersihkan hati manusia tadi, untuk menghidupkan hati manusia kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Imam Sanusi menyatakan bahawa hendaklah seseorang tadi menyebut lafaz la ilaha illallah di samping merenung dan memerhatikan segala perkara akidah yang terkandung di dalamnya. Maksudnya apabila kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maksudnya dia perlu disertakan dengan akal, kan? Maksudnya dia perlu disertakan dengan pemikiran tadi. Masa apabila kita menyebut lafaz la ilaha illallah, kan maksud kita menyedari kan bahawa tiada yang disembah kan dengan hak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita disebut di lidah kan, dan akal kita tadi berusaha untuk mengekalkan makna lafaz la ilaha illallah. Dan kemudian Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan apakah kemuncak, maksudnya bagaimanakah penghujung seseorang tadi apabila dia tadi memperbanyakkan berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Imam Sanusi berkata di samping, maksudnya dia tadi menyebut kan sebanyak-banyaknya lafaz la ilaha illallah kan berserta dengan mengingati makna, kan mengingati perkara-perkara akidah yang terkandung di dalamnya sehingga sebati dengan darah dagingnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya telah berjayalah man tazakka, maksudnya manusia yang dirinya menjadi bersih. Maksudnya diri manusia kan, ataupun roh ataupun hati manusia tadi boleh menjadi bersih apabila dia tadi memperbanyakkan istighfar, kan, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa yang zahir dan batin. Dan apabila dia tadi memperbanyakkan membaca la ilaha illallah, kerana salah satu fadilat yang amat penting apabila seseorang membaca lafaz la ilaha illallah ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosanya. Maksudnya dinyatakan dalam hadis kan bahawa manusia apabila dia membaca la ilaha illallah kan, kemudian selepas 2-3 jam dia membaca lagi lafaz la ilaha illallah, maka semua dosa yang wujud di antara dua lafaz tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka oleh sebab itu pembersihan jiwa manusia kan, pembersihan rohani manusia dimulakan dengan ibadat istighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diiringi dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan manusia daripada lafaz qad aflaha man tazakka. Cuma apabila kita tadi berusaha membersihkan diri kita tadi, apabila kita berusaha membersihkan hati kita, maka apakah tanda
pembersihan tadi telah mencapai hasilnya? Apakah tanda istighfar kita tadi telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tanda lafaz la ilaha illallah yang kita baca setiap hari, pagi, petang, siang dan malam tadi dapat menunjukkan hasil pada diri kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanda orang yang berjaya membersihkan hatinya, tanda orang yang berjaya membersihkan dirinya ialah wa dzakara asma rabbih fasalla. Maksudnya hatinya akan hidup mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Imam Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu dia menyatakan apabila Al-Quran menyebutkan lafaz berzikir ataupun arahan daripada Allah yang berkata uzkuru, ataupun Allah Ta'ala menyatakan wa zakara asma rabbih fasalla, maka Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata apabila diitlakkan ataupun apabila digunakan lafaz berzikir kan di dalam Al-Quran, maka ia merujuk kepada zikir hati kan, ataupun disahkan sebagai al-zikrul qalbi. Maksudnya hati manusia hidup kan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang dan malam. Cuma Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata disebabkan manusia tadi berzikir dengan lidah sebagai salah satu cara ataupun sebagai salah satu muqaddimah kan, ataupun sebagai salah satu penyediaan untuk menghidupkan hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka lafaz zikir telah dipindahkan kepada zikir lidah, ataupun lafaz zikir tadi difahami oleh kebanyakan manusia dengan makna zikir di lidah kan. Tetapi Imam Qurtubi berkata asal arahan daripada Allah, tuntutan daripada Allah apabila Allah Ta'ala berkata uzkurullah kan, wahai umat Islam hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita yakini dan kita fahami bahawa arahan tersebut merujuk kepada hati yang hidup berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita faham zikir tadi ataupun kita sangka zikir adalah semata-mata bacaan lidah semata-mata kan, maka itu ialah pemahaman di peringkat awal ataupun pembacaan di lidah kan. Berzikir yang kita ulang-ulang setiap hari di lidah ialah sebagai salah satu cara untuk menghidupkan hati mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cuma hendaklah kita ketahui bahawa yang diarahkan oleh Allah apabila Allah telah mengarahkan manusia berzikir kan, apabila diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi ialah al-zikrul qalbi. Maksud zikir yang diamalkan ataupun zikir yang dilaksanakan oleh hati manusia. Apabila zikir tadi dilaksanakan oleh hati manusia ataupun apabila zikir tadi diamalkan ataupun dijayakan oleh hati manusia, maka pada ketika itu lidah sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang dan malam ialah hati manusia tadi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya orang yang dihukumkan berjaya kan di dunia dan di akhirat ialah orang yang tazakka. Maksudnya diri ini menjadi bersih. Kan, maksudnya diri ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan diri ini dibersihkan melalui jalan kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tanda tazakka tadi, tanda diri seseorang telah menjadi bersih ialah wa dzakara asma rabbih. Maksudnya hati ini kekal mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasalla, maka sebenarnya orang tadi salat. Jadi kita boleh faham bahawa ruh ibadat di dalam agama Islam ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam surah Al-A'la ini kan Allah Subhanahu wa taala menyebut zikir sebelum daripada salat. Kan Allah Ta'ala nyatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sesungguhnya manusia yang dihukumkan berjaya, kan manusia yang dihukumkan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang dirinya menjadi bersih. Kan dirinya menjadi bersih. Cuma tanda kan seseorang tadi bersih dirinya ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah telah menyatakan dua kerja ataupun dua tanggungjawab yang amat penting ke atas semua umat Islam, barulah Allah Ta'ala nyatakan fasalla, maka manusia ini sebenar-benarnya salat. Jadi mengapakah kita faham dengan cara sedemikian? Kerana kita maklum kan, dalam ayat yang lain apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuji kumpulan yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya yang dihukumkan berjaya, kan manusia yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah al-mu'minun, kan orang yang telah mencapai keimanan. Cuma persoalannya apakah tanda keimanan tadi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
mereka yang solatnya disertakan dengan khusyuk. Dan apabila kita bincangkan tentang khusyuk, khusyuk dia bukanlah ibadat yang terzahir di tangan. Kan khusyuk bukanlah perbuatan perut, kan khusyuk bukanlah perbuatan kepala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kan tidakkah hampir ataupun sampai masa kepada mereka yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka khusyuk. Jadi sekarang kita dapat faham daripada nas tadi, khusyuk wujud di dalam hati manusia. Khusyuk ialah kurniaan yang dikurniakan oleh Allah ke dalam hati manusia. Khusyuk tempatnya ialah hati manusia. Cuma persoalannya, khusyuk yang dimaksudkan dengan fokus tadi, kan menumpukan fikiran kepada satu arah. Yang menjadi persoalannya, apakah yang difikirkan oleh manusia semasa dia sedang solat? Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai masa kepada orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk hati mereka tadi khusyuk, li zikrillah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni apabila kita telah faham khusyuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala semasa menyatakan tentang sifat orang yang beriman, khusyuk tempatnya berada di hati manusia. Kan maksud khusyuk yang disyariatkan ataupun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berada di hati manusia. Cuma yang dimaksudkan dengan khusyuk ialah an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Hati manusia tadi khusyuk pada zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam solatnya, sepanjang solatnya. Jadi dapat kita faham daripada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa aqimis salata li zikri. Wahai manusia, hendaklah kamu tadi mendirikan solat. Wa aqimis salata, hendaklah kamu tadi mendirikan solat li zikri, untuk hati kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan solat kan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat faham zikir ialah roh bagi segala ibadat. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih. Sesungguhnya orang yang benar-benar berjaya, kan orang yang benar-benar berjaya membersihkan dirinya ialah orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan solat kan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wa aqimis salata li dzikri, hendaklah kamu tadi solat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita solat dan kita ada aktiviti di luar rumah, kan seperti kita keluar berniaga ataupun seperti kita keluar bekerja, kan kita berjumpa manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memuji kan kumpulan manusia yang beriman dengan firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salat. Kan sesungguhnya sekumpulan manusia yang perniagaan mereka ataupun urusan jual beli mereka ataupun segala aktiviti harian yang mereka buat, la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salat, tidak melalaikan mereka, maksud tidak melupakan mereka an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Jadi kita dapat lihat kesempurnaan aktiviti perniagaan, kesempurnaan aktiviti mencari nafkah, dan kita peruntukkan berjam-jam setiap hari. Kan setiap hari manusia keluar daripada pagi sampai ke tengah hari ataupun daripada pagi sampai ke petang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sepanjang 8 jam kita berada di pejabat, sepanjang 10 jam kita bekerja di luar rumah tadi, tidak sepatutnya pekerjaan kita yang berjam-jam tadi tulhihim, melalaikan mereka an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat lihat tuntutan zikir tadi. Pertama, Allah telah tuntut di dalam solat. Sekiranya dituntut di dalam solat, maka zikir juga dituntut di dalam puasa. Kan sekiranya zikir dituntut di dalam solat, kan maka zikir juga dituntut kan apabila kita membuat segala aktiviti yang lain. Jadi sebagaimana zikir dituntut di dalam ibadat, di dalam agama Islam, sekarang kita dapat lihat zikir juga dituntut semasa manusia sedang bermuamalat. Kan semasa manusia sedang berniaga, Allah Ta'ala memuji kan umat Islam kan yang benar-benar beriman ialah apabila perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita bahagian yang ketiga lah, iaitu permasalahan kekeluargaan di dalam Islam ataupun yang diistilahkan sebagai al-munakahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maksud manusia yang kekal mengingati Allah Subhanahu wa taala qiyaman, pada ketika mereka berdiri, wa qu'udan, dan pada ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan pada ketika mereka tadi berbaring.
Jadi apabila Allah Ta'ala menyatakan berbaring, kan maksud diisyaratkan bahawa keadaan manusia tadi, sama ada dia sedang makan, berdiri, duduk, baring, kan baring bersama isteri di dalam rumah ataupun sebagainya, hati mereka kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu semasa mensyarahkan ayat wa ala junubihim tadi, maksudnya manusia tadi kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Imam Qurtubi membawa satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal mengingati Allah fi kulli ahyanihi, pada setiap waktunya. Semasa dia duduk di rumah, kan, semasa dia baring, semasa dia bersama dengan isteri ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal kan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dapat lihat zikir dituntut di dalam permasalahan ibadat. Zikir dituntut di dalam permasalahan muamalat, kan maksud kita kena kekal hati mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang kita dapat lihat nas kan daripada Sayyidatina Aisyah yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu anhu, menunjukkan kepada zikir juga dituntut kan semasa manusia sedang duduk di dalam keluarganya, semasa manusia sedang melakukan aktiviti kekeluargaan, dikekalkan juga. Maksudnya dituntut agar manusia tadi kekal berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ada perbahasan ataupun bahagian yang terakhir di dalam aktiviti harian manusia lah yang dihimpunkan oleh ulama fiqh di dalam kitab Al-Jinayat. Kan maksud satu kitab yang menghimpunkan tentang pemerintahan negara, yang menghimpunkan tentang jihad fi sabilillah, yang menghimpunkan tentang qada, kan, tentang kehakiman Islam dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wahai umat Islam, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu dengan musuh di dalam agama kamu, kan apabila kamu bertemu dengan kafir harbi, kan apabila kamu ingin berjihad menegakkan negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fathbutu, dalam kamu sabit, maksud dalam kamu kekal dalam keimanan, jangan kamu lari, kan jangan kamu gentar, kerana lari daripada medan perang adalah salah satu daripada dosa besar. Cuma dalam keadaan manusia sedang berperang, kan dalam keadaan manusia sedang menembak, kan dalam keadaan bom sedang meletup, kan dalam keadaan ada yang cedera, ada yang mati, ada yang berbagai-bagai keadaan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap menyatakan fasbutu wazkurullaha katsiran. Hendaklah kamu kekal tetap dalam medan perang, tapi hati kamu mestilah wazkurullaha katsiran, hendaklah hati kamu tadi kekal mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah Ta'ala berkata la'allakum tuflihun, moga-moga kamu tidak berjaya kan di dalam kamu berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang kita dapat lihat di dalam ibadat, rohnya ialah berzikir mengingati Allah. Di dalam muamalat, kan rohnya ialah berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam munakahat, kan dalam perbahasan kekeluargaan Islam, kan aktiviti kekeluargaan bersama isteri, anak dan sebagainya, dikekalkan juga mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam peringkat tertinggi, kan, iaitu pemerintahan negara, kan pentadbiran dan sebagainya, kan dalam peperangan sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap mengarahkan umat Islam berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kita faham kan bahawa zikir tadi ialah roh bagi segala ibadat, roh bagi segala aktiviti manusia, kan sama ada di waktu siang ataupun di waktu malam ataupun di pejabat ataupun di mana saja, hati manusia ini mesti kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh sebab itulah apabila datang kan seorang A'rabi, maksud datang seorang daripada pendalaman, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat agama Islam terlampau banyak, kan terdapat berbagai-bagai arahan, kan terdapat berbagai-bagai tuntutan individu, kan tuntutan kemasyarakatan, tuntutan kekeluargaan, kan tuntutan kenegaraan, berbagai-bagai tuntutan, kan arahan di dalam agama Islam. Maka dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah bagi tahu kepadaku babun natamassaku bihi jami', kan tolonglah bagi tahu kepada kami satu ibadat yang merangkumi ataupun ibadat yang menghimpunkan segala ibadat-ibadat yang lain, ataupun ibadat yang menjadi roh kan kepada semua syariat Islam yang begitu banyak sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, hendaklah lidah kamu tadi kekal kan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu semua nas kan daripada ayat-ayat Al-Quran dan nas kan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang
zikir kan, ialah roh bagi segala ibadat. Jadi sekarang kita dapat lihat setengah manusia kan, dia dah semayang 20 tahun, ataupun dia dah buat segala aktiviti di dalam agama Islam, dia dah bersedekah, pergi haji dan pergi umrah, semua aktiviti dia dah buat kan, dan segala-galanya dah, tapi dia masih lagi merasakan jiwanya kosong kan, dia masih lagi merasakan jiwanya masih belum dipenuhi dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih lagi merasakan hatinya kosong, belum masuk keimanan ke dalam hatinya. Maka jawapannya adalah kerana manusia tadi meninggalkan roh ibadat. Kerana manusia tadi meninggalkan ibadat berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang dituntut di dalam ibadat, dituntut di dalam muamalat, kan, dituntut di dalam kekeluargaan, dan dituntut di dalam pemerintahan negara dan berjihad menegakkan negara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ulama mengatakan zikir tadi ialah roh kan bagi segala ibadat. Jadi sekiranya kita mengabaikan ataupun kita tidak ingin mempelajari tentang zikir, ataupun kita tadi menganggap zikir tadi ialah satu perkara sunat ataupun sebagai satu perkara yang tidak penting di dalam agama Islam, maka kita tadi telah menolakkan satu roh, kan, satu ibadat yang amat besar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita maklum, semua arahan mempunyai had kan, maksudnya kalau kita semayang, kita disuruh solat kan 5 waktu sehari kan, kefardun hanya 5, dan apabila kita diwajibkan berpuasa kan, kita diwajibkan berpuasa sebulan, bukan sepanjang tahun, bukan sepanjang masa. Dan apabila kita disyariatkan dengan haji ataupun umrah, kita hanya dihadkan sekali saja seumur hidup. Tetapi ketahuilah kan, Ibnu Abbas kan radhiyallahu ta'ala anhu kan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi kan, Ibnu Abbas berkata, kesemua ibadat di dalam agama Islam mempunyai had, dan kesemua ibadat di dalam agama Islam boleh diuzurkan kan, sebagaimana solat kan, apabila kita tadi musafir dan sebagainya, kita boleh menjamakkan, dan bahkan kita boleh mengqasarkan solat tadi kan. Dan ada banyak lagi ibadat yang lain seperti mana haji kan, seseorang tidak berkemampuan, tiada duit sehingga ke akhir hayatnya, maka haji tidak menjadi wajib ke atas dirinya. Tetapi Ibn Abbas kan, radhiyallahu anhu, dia berkata, kesemua hukum hakam ataupun semua tuntutan di dalam agama Islam mempunyai had kan, dan boleh diuzurkan meninggalkannya kecuali berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu-satunya ibadat yang tidak boleh digugurkan oleh umat Islam, yang tidak akan gugur sesaat pun daripada umat Islam, bahkan dituntutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Apabila Allah mengarahkan manusia berzikir, Allah Taala akan menyatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kan, wahai manusia yang beriman, hendaklah kamu berzikir dengan zikran kasiran, dengan sebanyak-banyaknya. Dan apabila manusia tadi melalaikan zikir, ataupun mereka tadi menolak zikir, atau mereka tadi mengurangkan zikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat munafik. Kan, sifat munafik di zaman Nabi Muhammad SAW ialah wala yazkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak berzikir mengingati Allah kan Subhanahu Wa Taala illa qalilan, melainkan sedikit saja. Jadi kita dapat lihat, apabila Allah mengarahkan zikir sebanyak-banyaknya kan, maka zikir sedikit ataupun zikir bermain-main kan, ataupun zikir tanpa beriktikad, zikir adalah satu perkara yang penting di dalam agama Islam, Allah Ta'ala nyatakan keadaan tersebut sebagai sifat orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimanakah keadaan diri kita di hari ini kan, sekiranya kita tadi menolak terus kan, ataupun kita mengabaikan langsung kan ibadat zikir yang ditulis oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka, maka kita seolah-olah telah membuang kan, ataupun seolah kita telah mengabaikan satu roh yang amat penting di dalam agama Islam. Jadi Ibnu Abbas kan radhiyallahu anhu menyatakan, kesemua ibadat mempunyai had, dan semua ibadat boleh gugur di dalam agama Islam, tetapi hendaklah kamu ketahui kan, satu-satunya ibadat yang dituntut ke atas umat Islam selagi mana akalnya kekal pada dirinya ialah berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup kan, Imam Sanusi kerana dia amat mengetahui kan kepentingan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Imam Sanusi menutup kitabnya yang membahaskan tentang ilmu tauhid dengan arahan agar umat Islam tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah kan, walaupun manusia tidak mempelajari kan buku tauhid sebanyak mana sekalipun, tetapi dia tidak sertakan dengan berzikir mengingati Allah kan, tidak bersertakan dengan ibadat kan, membersihkan dirinya, maka dikhawatiri takkan boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan semata-mata pengajian kan. Bahkan keimanan ialah hasil daripada amalan. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala
ataupun dikurniakan dengan makrifat. Kesemua itu ialah hasil daripada amalan. Maka sebab itulah Imam Sanusi berkata, hendak kita memperbanyakkan kan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga sebati kan di dalam dagingnya, di dalam darah dagingnya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita kefahaman dan memberikan kepada kita kemudahan dan segala yang perlu kan untuk kita mengamalkan zikir. Kerana kita doa setiap hari, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tolonglah daku untuk berzikir mengingatimu dan bersyukur dan ihsan dan sebagainya. Cuma kita kena faham, fiqh kan ialah satu ibadat yang disyarahkan di dalam buku fiqh. Maka sekiranya kita ingin mempelajari tentang solat, maka hendaklah kita tadi merujuk kepada ulama fiqh. Tetapi apabila arahan dalam Islam yang menjadi roh bagi segala ibadat ialah berzikir, maka hendaklah kita faham bahawa zikir ialah satu ibadat yang disyarahkan oleh ulama-ulama tasawuf di dalam kitab mereka. Maka sekiranya kita ingin mendapatkan roh agama Islam, dan sekiranya kita tadi ingin mendekatkan diri, dikurniakan dengan ma'rifatullah yang sebenarnya, maka hendaklah kita tadi mencari kan ulama-ulama tasawuf, kan mencari ahli-ahli mereka untuk mempelajari dan mengambil amalan daripada mereka. Moga-moga Allah Ta'ala memasukkan nur keimanan ke dalam hati kita. Jadi sebagai penutupnya, moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan dan kefahaman, dan insyaAllah kita akan bertemu di sesi yang akan datang untuk membincangkan satu perenggan lagi sebelum kita menutup kitab tersebut. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.